ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Yahya bin Sa'id bin Qais radhiyallahu an, kata dia, anna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala li insan, innaka fi zaman kathirun fuqaha'uh qalilun qurra'uh tuhfazu fihi hududul Qur'an, qalilun man yas'al wa kathirun man yu'ti, yutiluna fihi as-salah wa yaqsuruna al-khutbah, yubadduna a'malahum qabla ahwa'ihim, wa sayati 'ala an-nasi zaman qalilun fuqaha'uhu kathirun qurra'uhu yuhfazu fihi huruful Qur'an wa tudayya'u hududuh, kathirun man yas'al qalilun man yu'ti, yutiluna fihi al-khutbah wa yaqsuruna as-salah, yubadduna fihi ahwa'ahum qabla a'malihim. Riwayat Imam Malik di dalam Al-Muwatta daripada Yahya bin Sa'id bin Qais. Dia ni seorang tabi'in. Dia kata sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada satu hari kata kepada satu orang kawan dia, kata Abdullah bin Mas'ud, innaka fi zaman, dia kata hang la ada dalam satu zaman, kathirun fuqaha'uh, zaman ramai fuqaha, ramai orang alim, ramai orang yang berilmu, qalilun qurra'uh, tapi tak ramai orang yang qari, yang baca Quran sedap. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia sahabat Nabi. Dia kata kepada sahabat yang lain, dia kata, hampa ni ada dalam satu zaman yang pada zaman kita duduk ni ramai lagi orang alim. Zaman kita duduk ni tak ramai orang yang qurra, orang yang qari Quran. Tuhfazu fihi hududul Quran, orang ada ramai dalam kalangan kita hari ni, mereka lebih kepada memelihara hukum yang terkandung dalam Quran. Qari tak ramai, orang yang baca Quran sedap tak ramai. Tapi ada ramai ni ialah ulama yang
menjaga dan memastikan hukum Quran terlaksana. Qalilun man yas'al. Dia kata kita ada dalam satu zaman tak ramai orang yang nak bertanya. Kathirun man yu'ti. Tapi orang yang berilmu, yang bersedia untuk nak menjawab soalan ada ramai. Maknanya Abdullah bin Mas'ud nak bagi tahu zaman para sahabat Nabi ni zaman orang alim ada banyak, orang baik-baik ada ramai, orang jahil kurang. Orang yang nak tanya tak ramai, tapi orang yang berilmu, yang bersedia untuk jawab pertanyaan ramai. Yutiluna fihi salah. Zaman sahabat dulu kalau hari Jumaat sembahyang mereka panjang. Wa yaqsuruna al-khutbah. Khutbah mereka ringkas. Ini zaman Nabi dengan zaman sahabat Nabi dulu macam tu. Kalau hari Jumaat khutbah ringkas, sembahyang itu masa dia lebih panjang daripada masa khutbah. Yubadduna a'malahum qabla ahwaihim. Orang-orang yang hidup pada zaman sahabat Nabi ini, mereka mengutamakan, mereka mendahulukan amal ibadat mereka daripada ahwaihim, daripada nafsu mereka. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dulu, mereka mengutamakan amal ibadat. Sembahyang mereka kuat, nafsu tidur mereka kurang. Wasayati ala nasi zaman. Abdullah bin Mas'ud kata, tapi esok ni akan mai satu zaman, kemudian hari esok ni nanti mai satu masa, qalilun fuqaha'uh. Orang yang faqih, orang yang alim, orang yang boleh dipanggil ulama makin kurang. Kathirun qurra'uh. Haduk gila nak mengaji lagu Quran dan sebagainya ramai. Musabaqah Quran mendapat perhatian. Orang yang berminat nak pergi belajar tarannum, orang yang berminat nak bagi jadi suara sedang, orang yang berminat untuk nak melagu-lagukan Quran itu lebih ramai daripada orang alim yang nak mengamalkan Quran. Tuan-tuan jangan salah faham, bukan dia nak bagi tahu kata salah melagukan Quran. Nabi SAW kata, man la yataghanna bil Quran falaysa min. Siapa yang tidak melagu-lagukan Quran bukan golongan kami. Maknanya kita disuruh baca Quran, kalau boleh biarlah bertarannum, berlagu. Tapi jangan sampai sibuk berlagu sampai lupa perintah Quran. Bila mai tak jumpa ayat Quran, pekuk telinga, berlagu sampai bergentak kepala, anak bini tak pakai tudung. Jangan sampai begitu. Kita kena tahu mana yang perlu diutamakan daripada yang utama. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, satu sahabat Nabi yang berkedudukan tinggi di sisi Nabi, dia pesan benda ni. Dia kata, jaga-jaga hampa nanti jumpa satu zaman di mana pada zaman itu fuqaha, orang alim kurang, tapi qurra, orang yang nak mengaji Quran, berlagu dan sebagainya, ini ramai. Dia kata, yuhfazu fihi huruful Quran. Mereka sibuk memelihara huruf-huruf Quran. Dua ajak tempat makhraj, tempat keluar huruf ni suruh sebut. Mereka sibuk dengan benda tu, tapi kurang sibuk dengan perintah Allah dalam Quran. Watudayya'u hududuh. Dalam masa yang sama mereka mensia-siakan perintah dalam Quran. Katsirun man yas'al. Abdullah bin Mas'ud kata, akan sampai satu zaman di mana orang yang nak bertanya ni ramai. Macam-macam benda yang menjadi persoalan dalam kepala orang ni. Dia perkara yang sekecil-kecil, daripada perkara yang sekecil-kecil sampailah kepada perkara yang sebesar-besar. Banyak benda yang menjadi persoalan dalam kepala ummah pada hari itu.
Banyak benda yang tak clear, banyak benda yang tak faham tentang agama ni. Qalil man yu'ti. Abdullah bin Mas'ud kata, tapi orang yang nak menjawab persoalan itu sikit. Orang yang betul-betul alim yang boleh menghurai masalah yang timbul tak ramai. Yutiluna fihi al-khutbah wa yaqsuruna as-salah. Zaman tu khutbah panjang berjela-jela, sembahyangnya pendek sekali. Dapat mikrofon hari Jumaat ni macam tak mau turun membar, punya panjang. Pukul 2 suku tak habis khutbah pertama lagi, dia nak godam lagi. Macamlah tak ada dah Jumaat minggu depan ni. Kata dia, wa yaqsuruna as-salah, tapi sembahyangnya ringkas sekali. Inna a'tayna, dengan qul huwallah saja. Berbeza dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeza dengan zaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Khutbah mereka ringkas, short but sweet. Ringkas tetapi betul-betul boleh membuatkan jemaah ingat sampai balik ke rumah. Tapi hari ni panjang berjela-jela sampai balik tak ingat apa. Benda ni Abdullah bin Mas'ud sebut 1400 tahun dulu. Dia kata esok nanti jadi benda ni. Hari ni jadi tak jadi? Jadilah. Yubadduna fihi ahwa'ahum qabla a'malihim. Orang pada zaman itu, kata Abdullah bin Mas'ud, mereka mendahulukan nafsu mereka daripada amalan mereka sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda ni disebut sebagai athar, sebagai kata-kata sahabat. Abdullah bin Mas'ud sahabat, dan athar ini dimasukkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, dalam nak menceritakan kepada kita tentang fenomena, tentang keadaan yang akan berlaku di akhir zaman. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yushiku an ya'tiya zamanun yugharbalu an-nas fihi gharbalah tabqa huthalatun minan nas qad marijat uhuduhum wa amanatuhum wa ikhtalafu fakanu hakadha wa shabbaka baina asabi'ih. Faqalu wa kaifa bina ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'khuduna ma ta'rifun wa tadharuna ma tunkirun wa tuqbiluna ala amrin khassatikum wa tuqbaluna ala amri khassatikum wa tadharuna amra ammatikum, atau kama qala. Hadis sahih riwayat Abu Daud daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, yushik. Yushik maksudnya dekat dah, maksud dia hampir sangat dah. Ayatiya zamanun, Nabi kata akan mai satu zaman, tak lama dah Nabi kata akan mai satu zaman, yugharbalun nas fihi gharbalah, yang manusia ini diayak dengan satu pengayak. Kalau terjemah perkataannya begitu, Nabi kata akan mai satu zaman di masa di mana pada masa itu manusia ni seolah-olah diayak, ditapih, nak tengok baik dengan orang jahat, maka dia ayak macam mana orang ayak tepung,
nak ambil tepung halus, tepung kasar nak buang. Nabi kata dekat sangat dah nak mai satu zaman di mana manusia ni akan diayak. Tabqa huthalatun minan nas, sehinggalah akhirnya yang tinggal di dalam dunia pada masa itu orang jahat semua. Maksudnya Nabi SAW habaq dekat kita, kata menjelang kiamat ni seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala dia macam ayak manusia. Dia ayak, dia bagi mati orang baik-baik dulu, tinggal hak orang tak elok di atas dunia ni. Qad marijat uhuduhum wa amanatuhum. Bila tinggal orang-orang yang ada atas dunia ni orang jahat, maka janji-janji dan amanah mereka semua hancur lebur, rosak habis. Di atas dunia ni tinggal orang jahat, bila atas dunia ni tinggal orang yang tak takut Allah, bila atas dunia ni tinggal orang-orang yang tak peduli agama, maka apa jadi? Janji dicapati. Dia kata janji sudah tidak ditepati. Pandai berjanji tetapi tidak pandai menepati janji. Uhud ni maksudnya janji. Ahdun maksudnya janji. Uhud maksudnya janji-janji. Bila tinggal orang jahat ni dia reti berjanji tapi dia tak reti nak tunai janji. Wa amanatuhum, dan apa jadi apabila tinggal orang jahat di atas dunia ni, amanah sudah tidak ditunaikan. Bila tinggal di atas dunia ni orang-orang jahat, janji tidak ditepati dan amanah dikhianati. Mereka menjadi pemimpin, mereka memikul amanah, tetapi mereka tidak pernah menjadi pemimpin yang merasakan amanah itu wajib ditunaikan. Amanah sudah menjadi maghraman. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata tunggu, akan sampai satu ketika, akan sampai satu masa apabila wal amanatu maghraman, apabila amanah itu menjadi rebutan, menjadi batu loncatan nak jadi kaya. Orang berebut nak jawatan ni pasal apa? Pasal dengan jawatan itu dia jadi kaya. Dengan jawatan yang ada tu sekelip mata milioner. Maka Nabi SAW kata Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dah nak sampai zaman di mana Allah seolah-olah macam ayak manusia ni. Ayak hak mana yang baik-baik mati dulu, hak tinggal bagi hidup di atas dunia, hak umur panjang ni kebanyakan orang jahat. Yang orang jahat ni macam mana sifat dia? Sifat dia nak amanah, dia suka berjanji, tetapi dikhianatinya amanah yang dia dapat, tidak ditepatinya janji yang dia buat. Wakhtalafu, Nabi kata bahkan keadaan itu sampai ke tahap manusia ni sudah jadi ikhtilaf yang cukup teruk. Wakhtalafu, jadi berbeza pendapat, jadi berceramuk habis masyarakat ni. Fakanu hakaza wa syabbaka baina asabi'ih. Nabi kata manusia pada ketika itu jadi macam ni. Nabi kata hakaza, macam ni, wa syabbaka baina asabi'ih. Nabi tunjuk jari dengan jari dia masuk lagu tu, Nabi buat lagu tu. Nabi kata manusia menjelang akhir zaman ni, mereka ni jadi serabut, mereka jadi bersabut. Nabi kata tak sabut macam mana tuan-tuan? Tok mai duk habaq dekat kita, kata tak boleh dah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia syirikkan Allah dengan Muhammad. La ilaha illallah. Pernahkah tuan-tuan terfikir macam ni punya benda boleh bercakap di tengah-tengah masyarakat yang dah Islam 1000 tahun? Sekian lama kita faham kata kalimah syahadah itu adalah sabitan keislaman seseorang.
Punya lama kita duk dengar hadis cerita Abu Talib menjelang wafat dia, Nabi duk sebelah dia, Nabi kata, ya ammi, pakcik, qul la ilaha illallah, pakcik katalah la ilaha illallah, wa anni rasulullah, dan aku ni anak penakan hang ni, aku ni rasulullah, pakcik kata, pakcik. Tiba-tiba timbul zaman kita hari ni, dia kata hadis tak boleh pakai, hadis tu tak boleh pakai. Pasal apa? Pasal hadis tu lah punca orang jadi syirik. Pasal apa? Pasal dia kata Quran kata qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Pasal apa? Bila kita kata Allah itu esa, tiba-tiba mai mengucap sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita pi bubuh Muhammad duk tepi, di tepi Allah. Tidakkah itu kita mensyirikkan Allah dengan Muhammad? Dia kata, dia mai macam tu punya hujah di tengah masyarakat hari ini. Hak reti-reti, hak tak reti pun bukan sikit. Bila dengar-dengar angguk, oh dia kata betul juga. Macam mana kita boleh duk celaru selama ni? Ni yang Nabi kata apa? Nabi kata dekat dah nak mai satu zaman waqtalafu, manusia pada masa itu jadi celaru. Celaru macam mana? Nabi kata fakanu hakadha, depa jadi macam ni. Nabi kata wasyabbaka baina asabi'ih, Nabi buh jari dalam jari. Nabi kata depa sabut macam ni, depa tak tahu hak mana benar, hak mana batil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, faqalu, sahabat ni bila dengar Nabi kata macam tu, benda yang mereka tak terfikir. Pasal sahabat-sahabat ini masuk Islam di depan Nabi. Pasal yang kata sahabat-sahabat Nabi ini mereka belajar Islam direct dengan Nabi. Pasal yang kata sahabat-sahabat Nabi ini mereka tak ada lain dalam hati mereka Allah dan Nabi. Sehingga kan mereka tak pernah teringat, mereka tak pernah tersangka kata orang yang Islam duk ada hari ni, satu hari esok nak jadi macam Nabi kata. Betul ke? Faqalu, maka kata sahabat-sahabat ni, wa kaifa bina ya Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, kalau takdir kata kami hidup zaman tu, zaman celaru tu, kalau takdir kata kami hidup ni, macam mana kami nak buat ya Rasulullah? Apa tindakan kami? Apa yang patut kami buat kalau keadaan itu ditakdirkan kami jumpa esok ni? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'khuduna ma ta'rifun. Nabi kata lagu ni, hampa ikut, hampa ambil apa yang hampa tahu kata betul. Tersadut celaru. Sekian lama kita duk belajar Quran, sekian lama kita duk belajar hadis Nabi. Ustaz Samsuri duk main Masjid Sultanah ni pun 22 tahun dah tuan-tuan. Duk baca pun kitab hadis ya. Bahrul Mazi ni kitab hadis daripada Sunan At-Tirmizi. Tiba-tiba hari ni dia baca hadis tak boleh pakai. Mana 22 tahun saya main ni tak boleh pakai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, golongan ini depa joy idea depa. Depa nak tengok dapat sambutan ke tak. Depa kocak, depa goyang keyakinan orang Islam dengan hujah logik akal depa. Nabi kata, kalau hampa ditakdirkan hidup pada zaman itu, ta'khuduna ma ta'rifun. Hampa pegang, hampa ikut, apa benda yang hampa dah tahu dah kata betul selama ni. Terus duduk layan, terus duduk dengar benda ni semua. Tuan-tuan, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah, satu sahabat duk pegang kitab Taurat duk baca. Umar pergi tengok, Umar kata, hang baca apa? Dia kata, aku baca lembaran Taurat. Umar ambil tu. Umar rabut dia berdatangan sahabat ni. Umar kata, padan dengan hang faham Quran aja sudah. Hati kita yang Allah bagi ini isi dengan Quran, dengan hadis Nabi, sudah. Tak ada masa untuk kita nak pergi layan orang yang duk kata apa ni Tuhan bagi akal, guna akal, fikir benda-benda kita duk main. Tak ada masa nak pergi layan tu semua. Pasal apa? Pasal kita kesuntukkan masa untuk nak pergi fikir benda ni semua.
Tuan-tuan, tak sayang ke umur kita dah 50 dah? Selama ni kita duk pegang Quran, duk pegang hadis. Pasal apa? Pasal Nabi SAW sebut terang. Nabi kata, taraktu fikum amrain. Nabi kata, aku tinggal dekat hampa dua benda aja. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Hampa pegang dua benda ni, apa tak sesat dah sampai bila-bila. Quran dengan hadis Nabi. Sekian lama kita faham benda tu, tiba-tiba hari ni mai 2-3 kerat orang pergi bawa mai satu idea baru, pergi abang kata akai Tuhan bagi fikir. Mereka kata jangan duk percaya dekat tok-tok guru, dekat alim ulama, mereka ni semua karut. Tuan-tuan, umur sudah 50, umur sudah 60, tiba-tiba nak pergi tinggal, kita duk pegang 5-60 tahun kerana nak pergi ikut benda ni, ikut 5 hari mati kita ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan, boleh ke nak pergi jawab dekat Tuhan ni, esok ni kata saya duk buat elok dah, dia ni apa saya? Tuhan kata balik, aku bagi akal ke hang, yang pergi ikut dia pasal apa? Dah pasal dia suruh aku ikut akal. Boleh ke nak pergi bercakap lagu tu dengan Tuhan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan gamble masa depan kita. Jangan memperjudikan masa depan kita semata-mata kerana benda yang tak ketahuanan ni. Rupa-rupanya ada dah hadis yang Nabi SAW sebut benda ni. Bila sahabat kata, kalau kami hidup masa tu, kami nak buat lagu mana? Nabi kata, ta'khuduna ma ta'rifun. Hang ikut, hang ambil benda yang hang selama ni duk tahu kata betul. Wa tadruna ma tunkirun. Dan tinggal semua benda yang kamu rasa tak betul. Bila orang main habang kat kita kata, hey, hang jangan duk mengucap kalimah syahadah ni, yang kata syahadatain, mengucap kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak boleh sebut. Kalau sebut ni kita mensyirikkan Allah. Pelik ni, aku tak pernah dengar benda ni, terus saya dengar terus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mereka bagi tahu pula dekat orang kata Quran dah bagi tahu la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ni kok mana cerita hadis mai piduk bagi tahu kata man baddala dinah faqtuluh. Dia kata tidakkah ini menunjukkan hadis bercanggah dengan Quran? Quran kata la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Maknanya, ini dia punya tafsiran, maknanya dia kata orang bebas nak ikut apa saja. Kalau dia nak ikut Islam, dia ikut. Kalau dia rasa macam Islam cara yang duk ni tak kena, dia nak ambil Islam cara dia, dia boleh buat. Ataupun dia rasa Islam ni tak betul terus, dia nak lompat pergi ke agama lain dan sebagainya, dia boleh buat. Pasal apa? Pasal Quran kata la ikraha fid din, tak ada paksa dalam hal agama. Quran kata lagu tu. Hadis ni dia kata memandai-mandai medok habang, man baddala dinah faqtuluh. Siapa yang murtad, yang menggantikan agamanya daripada Islam ke agama lain, faqtuluh, maka bunuh orang yang murtad ini. Dia kata ini adalah bukti menunjuk kata hadis bercanggah dengan Quran. Dia kata Masya Allah. Benda ni penjelasan panjang lebar sudah ada, yang kata la ikraha fid din, tidak ada paksa dalam hal beragama ini bagi orang yang belum Islam. Kita tidak boleh pergi pegang satu orang yang belum Islam, pergi letak pisau di tengkok dia, suruh dia masuk Islam. Tak boleh. Tapi apabila dia sudah masuk Islam, sudah mengucap bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah, dia terikat dengan peraturan Islam. Apa dia peraturan Islam? Di antara peraturan Islam ialah sudah jadi Islam tidak boleh murtad. Itu peraturan. Kalau kita hidup atas dunia ni, peraturan wadai, peraturan yang manusia buat pun kita patuh. Ini kan pula peraturan yang Allah dan Rasul buat. Kita nak naik motor, nak main masjid pun kita reti buah helmet ataupun lilit serban. Pasal apa? Pasal peraturan. Pukul 12 tengah malam kita tunggu dekat traffic light, lampu merah tapi tak ada kereta, kita tunggu juga. Hijau baru kita jalan, walaupun ada yang jalan juga.
Pasal apa yang tunggu tu? Pasal peraturan. Apatah lagi masa kita duduk tunggu lampu merah tu, ada petrol car sebiji mai berhenti tepi kita, lagi kita tunggu. Pasal apa? Pasal peraturan. Pasal kita tahu kalau ku kedai pi juga sekali lagi dia ligan. Pasal peraturan. Sedangkan itu bukan peraturan Quran, itu bukan peraturan hadis Nabi, tapi kita patuh. Tiba-tiba mai peraturan yang Nabi SAW sebut, kita nak tolak buang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan jadi keliru. Maka Nabi SAW kata, kalau hampa ditakdirkan duk pada zaman tu, ikut apa yang hampa duk faham betul selama ni, dan jauhi benda-benda yang hampa sendiri rasa macam ada something wrong somewhere dengan kenyataan dia ni. Tinggalkan benda tu. Wa tuqbiluna ala amri khassatikum. Dan Nabi kata, kalau hampa hidup pada zaman tu, terima apa-apa benda yang memang menjadi hak kamu. Wa tadharuna amra ammatikum. Dan jangan terima benda yang merupakan hak orang. Hak kita, kita ambil. Hak orang, jangan kita pergi duduk langgang ambil. Jaga benda ni, Nabi kata, hampa selamat. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Abu Daud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cerita haduk mai dalam masyarakat yang duk ajak kita supaya ragu-ragu dan mempertikaikan hadis ni dah lama dah, bukan cerita baru. Kalau kita tengok balik dalam catatan, dia kata bermula daripada tahun 1850. 1850 dulu ni ada satu orientalis barat, nama dia Dr. Ignaz Goldziher. Nama dia ni berbangsa Yahudi Hungary, bukan Yahudi lapang. Yahudi yang berasal daripada negara Hungary. Ini berkata dia ni pun jenis Indian lapang ke apa kan? Bukan, dia Yahudi, bangsa Yahudi daripada negara Hungary. Dia ni dihantar oleh Pertubuhan Zionis Internasional. Zionis antarabangsa bagi sponsor duit dekat dia, pergi mengaji di Al-Azhar University. Yang kata Dr. Ignaz Goldziher ni Yahudi daripada Hungary, Persatuan Zionis projekkan dia ni. Dia dihantar ke Universiti Al-Azhar pergi mengaji bidang hadis di Al-Azhar. Dia grad, dia lulus daripada Universiti Al-Azhar tahun 1870. Dia balik, dia pergi jadi tenaga pengajar di maktab Yahudi dekat Budapest. Dia balik, dia jadi tenaga pengajar di Budapest. Di situ dia start menimbulkan keraguan dan juga nak jadikan manusia, terutamanya orang Islam ni, jadi ragu-ragu dengan sejarah pembukuan dan pengumpulan hadis Nabi. Dia tulis buku saja 200 buah buku dia tulis. Dr. Ignaz ni tulis 200 buah buku yang isi kandungan dia satu aja. Apa dia? Nak bagi orang jadi confused dengan hadis. Dan hasil daripada kegigihan dan kesungguhan dia nak merosakkan fahaman orang Islam terhadap hadis, hari ini kita boleh nampak. Di peringkat internasional, Rashad Khalifah, Dr. Rashad Khalifah. Di peringkat internasional, beberapa nama-nama besar yang merupakan penulis-penulis handalan dunia terpengaruh dengan buku dia. Dan mereka ni akhirnya balik ke negara masing-masing membawa pahaman dia panggil ingkarul hadis, pahaman mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pertikai segala tempat. Bolehkah dia kata satu orang nak ingat apa yang Nabi kata 1000 tahun punya cerita, 600 tahun punya cerita,
200 tahun punya cerita. Bolehkah orang ingat? Dia tanya. Kita tanya dia balik, hang bolehkah ingat Quran 30 juzuk? Kita tanya dia balik, hang boleh tak boleh ingat Quran 30 juzuk? Ada kata kalau saya hafal boleh. Baik, start pada hari ni hang hafal. Complete 30 juzuk mai, kita nak tasmi'. Ingatan dia ingat tak 30 juzuk Quran? Kalau dia tak boleh, kita nak abang kat dia, orang macam hang ni yang tak boleh pakai. Hang tahu tak ada orang boleh hafal Quran 30 juzuk dalam masa setahun? Begitu hal dengan sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi. Mereka bukan macam kita. Kita sampai hari ni umur 50 lebih dah, Yasin tak apa lagi. Kita jangan ingat semua orang macam kita. Semua orang tak boleh hafal Yasin. No, ada orang setahun boleh hafal 30 juzuk Quran. Para sahabat Nabi yang menjadi rawi, yang meriwayatkan hadis Nabi, mereka jenis ni, mereka jenis hati bersih. Mereka boleh ingat setiap patah perkataan yang disebut oleh Nabi SAW. Kita jangan hukum orang macam kita. Tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya apa yang kita hadapi pada hari ini sangat berbahaya. Apatah lagi apabila orang-orang yang membawa fahaman macam ni dilindungi, lagi bahaya. Lagi bahaya. Apabila kesalahan mereka tidak boleh dibawa ke pengadilan, lagi bahaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka hati-hati. Untuk kita, insya-Allah kita mungkin tak terpengaruh dengan benda ni, tapi tuan-tuan boleh bagi jaminan anak tuan-tuan, cucu tuan-tuan tidak akan terpengaruh dengan benda ini. Anak kita pergi mengaji merata dunia, bukan mengaji di Malaysia saja, pergi mengaji di Amerika, anak kita pergi mengaji di England, anak kita pergi mengaji di Jepun, anak kita pergi mengaji di merata dunia. Anak-anak kita, cucu-cucu kita pergi. Apa bentuk pengaruh yang ada di sana, apa bentuk fahaman yang ada di sana, kita tak tahu. Dia balik-balik mai esok kita duk parti, dia tengok awak budak ni belain ni, awak dia ni jadi lagu ni, awak dia tak macam kita, awak dia duk buat pelik ni. Kita di dalam bahaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala kata, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri hampa, jaga keluarga hampa daripada jadi bahan bakar neraka. Maksudnya apa? Menjadi tanggungjawab kita memastikan anak-anak kita ni faham agama dengan jalan yang dipahami oleh Nabi SAW dan jalan yang dipahami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Kita sampai di muka surat 25. Muka surat 25 bab ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mizan wad dalwa. Itu bab yang menyatakan hadis yang membicarakan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan neraca dan timba. Nabi pernah mimpi, dalam mimpi Nabi nampak neraca, penimbang, dan lagi satu Nabi nampak timba. Ujung dia kata Nabi nampak penimbang dengan bulan. Kacau kita. Nabi nampak neraca, penimbang dengan timba. Kata begitu. Ketahuilah saudaraku, neraca itu ialah timbangan yang ada dua penadah, sebelah kanan dengan sebelah kiri. Dia nak abang ni yang kata neraca tu ialah penimbang yang ada dua belah. Belik kanan ada, belik kiri ada. Maka boleh berlaku orang mimpi akan dia. Tak mustahil. Mimpi ini dia boleh main macam-macam benda. Mimpi penimbang biasa. Mimpi jadi Ultraman pun ada. Mimpi penimbang biasa. Mimpi dia ada di tengah padang pasir, mimpi dia tak biasa. Mimpi dia jadi Spiderman pun ada. Cerita kata mimpi ini satu benda yang siapa pun boleh mimpi apa saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Sebagaimana berlaku setengah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi akan neraca itu. Ada sahabat mimpi, dalam mimpi dia nampak penimbang mai. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia, an Abi Bakrah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, zata yaumin man ra'a minkum ru'ya faqala ar-rajul ana ra'aitu ka'anna mizanan nazala minas sama'i. Diriwayat kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Abi Bakrah ni kontroversi tuan-tuan dia ni. Dia ni nama betul dia Nufai'. Nunfa ya ain, Nufai'. Nufai' bin Al-Harith, itu nama Abi Bakrah yang sebenarnya. Dia satu sahabat yang disegani oleh sahabat-sahabat lain kerana dia ni saleh dan wara'. Ilmu ini satu bab, wara' ni satu bab lain. Ilmu semua orang boleh cari, wara' ni dia tak ada dekat semua orang. Pergi mengaji di Mesir, pergi mengaji di Jordan, pergi mengaji di Morocco, pergi mengaji di Yaman, pergi mengaji di Syria, balik ilmu jenuh ada, wara' tak ada pun ada. Ada mengaji pondok ya, tapi waraknya tinggi. Ilmu ada dan waraknya ada. Warak ni apa dia? Yang tu pun satu hal. Dia pertama nampak warak. Kita kata nampak warak tu maksud macam mana? Mata ni pejam je, tak rajin tu. Yang tu bukan warak, yang tu kaki tidur. Warak ni bukan mesti mata pejam. Warak ni maksudnya apa? Dia hati-hati. Dia hati-hati. Makan minumnya, duit ringgit pendapatannya, dia hati-hati. Dia warak. Dia jaga diri dia ni. Bukan sahaja benda haram dia tak mau, hak syubhah pun dia tak mau. Itu warak. Jadi yang kata Abu Bakrah ataupun nama dia Nufai' bin Al-Harith ini, dia ni saleh, satu orang baik, warak pula lagi. Yang tu yang orang segan. Orang jadi segan dekat dia. Dia ni semasa duduk di Basrah, kalau kata warak ni, kalau dia ustaz ni, kita kata macam Datuk Syekh Majid, tuan guru kita Datuk Syekh Majid, itu orang warak tuan-tuan. Tak ada nak bercakap lebih kurang, segan, orang segan. Bertemu muka dengan dia pun, nak tengok dia pun curi-curi. Kalau dia tengok kita, kita tak berani tengok dia. Pasal apa? Pasal warak ada kat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Abu Bakrah ni semasa dia duduk di Basrah, dua orang aja yang nama timbul. Satu dia Abu Bakrah, satu lagi Imran bin Husain, juga rawi hadis. Tentu kalau rajin duk baca hadis jumpa an Imran bin Husain, itu Imran bin Husain. Ramai sahabat duk ada di Basrah, tapi dua orang ni outstanding, orang putih kata. Depa ni prominent, depa ni terserlah daripada orang lain. Pasal apa? Pasal ilmu dan warak. Tiba-tiba masa dia duduk di Basrah ni, Abu Bakrah yang kita nak baca hadis dia ni, semasa dia duduk di Bakrah tu, di Basrah ni, tiba-tiba Abu Bakrah ni sudah mencetus satu kontroversi. Dia tuduh seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah, dia tuduh Al-Mughirah bin Syu'bah berzina. Masya Allah, ini tuduhan berat tuan-tuan. Kalau dalam masyarakat dulu, dalam kalangan para sahabat Nabi, dalam kalangan tabi'in, tuduh orang ni, Allahu Akbar tuan-tuan, benda yang sangat berat, yang tidak semua orang berani tuduh lebih kurang. Apatah lagi benda yang melibatkan hukum qazaf, tuduh orang berzina, tuduh orang liwat. Ini hukum qazaf.
kalau sekiranya gagal mengemukakan bukti dalam bentuk saksi 4 orang yang dipercayai, yang baik akhlak, yang beragama, 4 orang tengok benda tu jadi, kalau hang tengok pun hang seorang duk diam. Kita tak boleh kata, oi kalau macam tu mana boleh. Bila kita nak boleh himpun 4 orang pergi tengok? Kalau sekiranya macam tu, bebaslah orang duk berzina. Tak boleh cakap macam tu. Pasal apa? Pasal cakap macam tu bermakna kita lupa Allah Subhanahu wa taala, kita lupa dengan yaumul qiyamah, dengan yaumul hisab. Pada hari akhirat esok, orang yang buat salah dia tak akan lepas daripada hisab Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingat dia terlepas daripada hukuman dunia, dia terlepas selama-lama. Dia terlepas daripada dunia ni, akhirat dia kena. Jangan duk ingat kata bila kita nak boleh dapat 4 orang saksi nak sabitkan kesalahan zina, jangan duk ingat, jangan duk sebut benda tu. Pasal apa? Pasal Allah ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Abu Bakrah yang meriwayatkan hadis ni, dia sudah tuduh sahabat Nabi yang seorang lagi, Al-Mughirah bin Syu'bah, dia tuduh kata Al-Mughirah berzina. Pada masa tu khalifah yang memerintah ialah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Bila tuduh aja cerita kata Abu Bakrah tuduh Al-Mughirah bin Syu'bah berzina ini sampai kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bila dengar benda ni, dandan dia ambil tindakan. Dia buat apa? Dia hantar lagi satu sahabat yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Tolong saya pergi jumpa Abu Bakrah, tanya dia betul-betul. Betulkah dia tuduh? Ke orang buat cerita kata dia tuduh? Nampak tuan-tuan, Islam kan? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau mai dekat hampa satu orang yang tak apa nak boleh percaya, satu orang fasik, mai duk bawa satu cerita yang sensasi, fatabayyanu, Quran kata cek dulu, jangan terus-terus kita kembangkan cerita tu. Antusibu qauman bijahalah, takut dengan kerana gopoh nak cerita keburukan orang ni, kita secara tak sedang kita tuduh orang dalam keadaan kita pun tak ada bukti, kita dalam keadaan jahil sebenarnya, kita tak ada bukti pun. Orang habang, kita habang, tak boleh. Kita mengembangkan fitnah. Ni zaman smartphone lah ni, zaman WhatsApp ni, Allahu Akbar tuan-tuan. Fitnah ni subur berkembang. Satu benda orang forward main dekat kita, kita pun Mr. Forward juga. Kita ni pun Mr. Forward juga. Satu benda dapat dana hantar dekat 50 orang. Pasal WhatsApp group boleh buh 50. Kita hantar dekat group 50 orang baca. Tiap-tiap seorang daripada 50 orang tu ada group pula, group alumni sekolah pula. Tekan satu butang aja, forward pergi lagi dekat 50 orang. Benda tak betul. Tiba-tiba satu Malaysia dengar benda tu. Tuan-tuan, jangan gelut sangat jadi Mr. Forward ni. Jangan. Mai apa satu benda pun baca takat tu ya, sehinggalah ada bukti jelas baru kita forward. Jangan duk ingat kata aku nak jadi orang pertama ni forward bagi orang tahu. Takut-takut kita pertama ke neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Umar Al-Khattab bila mai kat dia cerita kata Abu Bakrah sudah tuduh Al-Mughirah bin Syu'bah berzina. Ini tuduhan berat. Kita hari ni tuduh orang berzina, tuduh apa, kita bercakap macam tak ada apa-apa. Ni hari ni punya trend ni, bercakap macam aku tak tengok muka ni, muka kaki zina. Hai, hang tahu mana dia berzina? Muka macam ni aku tu siapa amai tok guru pondok mana pun mai habaq aku tak percaya, aku kata dia tak zina. La ilaha illallah. Orang kata kat dia baik-baik, bercakap ni baik-baik, apatah lagi melibatkan qazaf, melibatkan tuduhan yang boleh membawa kepada hukuman sebat. Jaga baik-baik. Dia kata aku kalau nak kena apa kena, aku depan Tuhan esok aku jawab macam tu ya. Weh, hang siapa? Dia kata aku kalau nak kena apa kena, aku depan Tuhan esok aku jawab macam tu ya. Weh, hang siapa? Dia kata aku kalau nak kena apa kena, aku depan Tuhan esok aku jawab macam tu ya. Weh, hang siapa? Dia kata aku kalau nak kena apa kena, aku depan Tuhan esok aku jawab macam tu ya. Weh, hang siapa? Dia kata aku kalau nak kena apa kena, aku depan Tuhan esok aku jawab macam tu ya. Weh, hang siapa? Dia kata aku kalau nak kena apa kena, aku depan Tuhan esok aku jawab macam tu ya. Weh, hang siapa? Dia kata aku kalau nak kena apa kena, aku depan Tuhan esok aku jawab macam tu ya. Weh, hang siapa? Dia kata aku kalau nak kena apa kena, aku depan Tuhan esok aku jawab macam tu ya. Weh, hang siapa? Dia kata aku kalau nak kena apa kena, aku depan Tuhan esok aku jawab macam tu ya. Weh, hang siapa? Dia kata aku kalau nak kena apa kena, aku depan Tuhan esok aku jawab macam tu ya. Weh, hang siapa? Dia kata aku kalau nak kena apa kena, aku depan Tuhan esok aku jaw
Dia kata, apa yang saya kata ni, saya akan bertanggungjawab depan Tuhan. Saya depan Tuhan esok pun saya akan kata lagu ni tak. Kalau dah saya kata lagu ni dan Tuhan tak terima apa yang saya kata, Tuhan nak buh saya, nak jatuhkan hukuman, nak buh saya dalam mana pun saya terima, saya tak kisah. Jangan cakap macam tu tuan-tuan. Dia cakap tu, dia tak ada apa. Kita baca tulisan ni, kita meremang bulu remang. Tak takut sungguh dia ni kat Tuhan ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Umar bin Al-Khattab bila dengar benda ni, hantang Abu Musa Al-Asy'ari, hampir jumpa Abu Bakrah, hang tanya dia betul-betul, betul ke dia kata, ke orang kata dia kata. Direngkahkan cerita, Abu Bakrah dibawa mai ke depan Umar bin Al-Khattab, khalifah pada masa tu. Bila mai, Umar tanya dia, ya Abu Bakrah. Umar pun hormat dia. Umar tahu dia siapa. Umar tahu bahawa Abu Bakrah ni sahabat Nabi yang berilmu, yang saleh dan yang wara'. Dan minta maaf, saya audio korang baik, tak apa, nak keluar suara tu yang dia keluar peluh, bila suara tak keluar dia keluar peluh, jadi gitu kan. Bila mai depan Umar, Umar tanya dia. Umar kata, ya Abu Bakrah, betul ke apa yang aku dengar? Hang tuduh dia ni melakukan zina? Abu Bakrah jawab apa? Dia kata betul. Masya Allah. Tu yang jadi kontroversi hal Abu Bakrah ni. Dia kata betul, aku melihat dengan mata aku sendiri. Dia kata dia berzina. Umar kata dekat dia, hang kemukakan saksi. Aku tak mau cakap banyak. 4 orang saksi bawa mai. Sebab Quran kata bila tuduh satu orang berzina, bawa mai 4 orang saksi. Dia bawa mai 2 saja. 2 termasuk dengan dia 3. Tak cukup 4. Umar bin Al-Khattab sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjunjung tinggi Quran dan hadis Nabi. Oleh kerana Quran dah kata orang yang nak tuduh orang berzina kena orang main 4 saksi, kalau tidak ada maka dia kena sebat 80 rotan. Umar menjatuhkan hukum sebat kepada Abi Bakrah 80 rotan. Anda nampak macam mana sahabat dulu dia macam mana? Tidak ada favor kepada siapa-siapa. You betul, you tak betul, you tak betul. Pasal apa? Pasal kalau sekiranya hang berdusta dalam tuduh, hang menjatuhkan maruah satu orang yang harga maruah ni bukan boleh dinilai dengan duit ringgit. Tuan-tuan, kita daripada kecil kita mengaji sekolah Arab, sekolah agama, kita mengaji, kita pelihara akhlak kita, kita pelihara peribadi kita, kita jaga dengan susah payah, kita berkeluarga, kita jaga maruah anak bini kita. Tiba-tiba mai satu orang suka-suka hati dia jatuhkan maruah kita. Macam mana dengan kita? Dijatuhkan maruah di khalayak ramai. Kita aib tak apa, anak bini kita diaibkan. Islam dia melihat benda ni secara menyeluruh. Aku tahu orang baik, tapi hang tak boleh nak kemukakan 4 orang saksi. Hang telah menjatuhkan maruah satu sahabat yang juga tidak koman orang dia sebat 80 rotan. Maka Abu Bakrah dan 2 orang lagi, depa 3 orang disebat atas perintah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dah lepas sebat dah, Abu Bakrah kata aku tetap dengan pendirian aku. Masya Allah. Dalam catatan cerita kata apa? Sebenar-benarnya wanita yang dia nampak tu muka nak serupa dengan muka isteri betul kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Memang perempuan tu isteri dia, tapi ada seorang lain muka nak serupa macam tu. Yang dia ni sudah salah faham. Dia tu ingat kata Al-Mughirah sudah berzina dengan perempuan ni. Dah, Al-Mughirah ada isteri, muka iras-iras kawan tu. Catatannya mai macam tu. Maka Abi Bakrah kekal sebagai satu orang rawi hadis. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So Abu Bakrah ni cerita dia.
Diriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW, nama dia Abu Bakar radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda ia pada satu hari. Nabi kata, siapakah daripada sekalian kamu ada yang melihat apa-apa di dalam mimpinya? Nabi tanya. Nabi kata, ni di kalangan hak ada ni, ada siapa ada mimpi apa-apa? Nabi tanya macam tu. Bila didengar oleh sahabat-sahabat Nabi pertanyaan Nabi yang demikian itu, maka menjawab seorang laki-laki daripada mereka itu dengan kata dia, hamba ada melihat di dalam mimpi hamba. Dalam ramai-ramai seorang kata, ya Rasulullah, saya ada mimpi, saya ada nampak sesuatu dalam mimpi saya, iaitu seolah-olahnya turun mai satu neraca, satu penimbang turun mai daripada langit mai ke depan Tuhan hamba, mai depan Nabi, yang dihimpun oleh sahabat-sahabat Tuhan hamba. Dia kata, dalam mimpi aku tu aku nampak satu neraca, satu penimbang turun mai pada langit, turun mai depan Nabi, sedangkan Nabi pada masa tu duk ada dengan sahabat ramai-ramai. Kata dia, fawuzinta anta wa Abu Bakrin farajahta anta bi Abi Bakrin wa wuzina Abu Bakrin wa Umar farajaha Abu Bakrin wa wuzina Umar wa Utsman farajaha Umar summa rufi'al mizan. Itu mimpi dia. Dia kata apabila turun mai penimbang tu depan Nabi, maka ditimbang orang akan Tuan hamba dengan Abu Bakar. Dia kata, dalam mimpi aku ni, aku nampak penimbang turun mai depan Nabi. Tiba-tiba ditimbang Nabi sebelah, Abu Bakar sebelah. Bila timbang, maka berat Tuan hamba daripada Abu Bakar As-Siddiq. Bila timbang Nabi dengan Abu Bakar, berat belah Nabi. Abu Bakar ringan. Kemudian ditimbang pula Abu Bakar dengan Umar bin Al-Khattab. Dia kata, lepas pada tu timbang pula Abu Bakar dengan Umar, maka sudahlah berat Abu Bakar daripada Umar. Dia kata, bila timbang Abu Bakar dengan Umar, berat Abu Bakar, Umar pula ringan. Kemudian ditimbang pula Umar dengan Utsman bin Affan, maka sudahlah berat Umar daripada Utsman bin Affan. Itu mimpi dia. Nampak satu penimbang turun mai depan Nabi, tiba-tiba penimbang tu timbang Nabi dengan Abu Bakar, berat Nabi. Timbang Abu Bakar dengan Umar, berat Abu Bakar. Timbang Umar dengan Utsman, berat Umar. Benda ni dia tengok dalam mimpi dia, maka dia cerita benda tu kepada Nabi SAW. Kemudian daripada sudah ditimbang akan Umar dan Utsman itu, tiba-tiba dia angkat balik neraca itu naik ke langit. Lepas pada tu neraca tu naik balik. Dia kata, itu yang saya mimpi semalam. Dia habaq dekat Nabi SAW. Kata ulama hadis, bermula takwil mimpi itu ialah iman. Ulama kata maksud mimpi itu ialah dia nak cerita tentang iman, yakni iman Nabi SAW sudah tentu lebih berat daripada sekalian orang, yakni lebih berat daripada iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian iman Sayyidina Abu Bakar lebih berat daripada iman Sayyidina Umar. Kemudian iman Sayyidina Umar lebih berat daripada iman Sayyidina Utsman. Itu takwil mimpi yang dibuat oleh ulama hadis. Bukan kata tu saja tuan-tuan, di kalangan 4 khulafa ar-rasyidin ni pun, di kalangan 4 ni pun dia wujud tu hormat tu. Kan hadis yang cerita tentang mimbar. Nabi SAW khutbah duduk anak tangga paling atas. Bila Nabi wafat, Abu Bakar As-Siddiq dia tak gamak nak pergi berdiri tempat Nabi berdiri itu, kerana besarnya Nabi dalam hati dia. Dia berdiri one step bawah, satu anak tangga bawah. Mai zaman Sayyidina Umar, dia tak pergi berdiri tempat Sayyidina Abu Bakar tu, dia one step bawah. Pasal apa tuan-tuan? Hormat. Tak gamak. Seperti mana tak gamaknya sahabat-sahabat nak pergi ganti tempat Nabi jadi imam tu. Tak gamak. Pasal apa? Berasa macam tak layak nak pergi ganti tempat tu. Pasal apa? Hormat. Hormat ni adalah satu nilai yang sudah hilang dalam masyarakat kita hari ini. Hilang. Kita dulu kalau jumpa guru kita, kita hormat ni, Allahu Akbar. Dia mengajak kita kuliah rendah dulu. Darjah 1, darjah 2, darjah 3. Kita jumpa dia, kita salam, kita bongkok. Hormat tu dah ada. Budak-budak Allah ni,
Oh tuan-tuan, apa dia peduli guru dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Nilai semakin tak ada di dalam masyarakat hari ini. Baik, dan kemudian daripada itu seolah-olah iman semua sahabat sama saja, dia kata. Pasal apa? Pasal dalam mimpi itu neraca tu turun main timbang sampai tekan Osman aja. Lepas itu neraca tu naik balik, dia kata. Maknanya selepas daripada Osman tu dianggap sahabat-sahabat ni sama iman mereka. Begitu. Dengan kerana itulah ada datang riwayat, kata Abu Isa At-Tirmizi, dan telah berkata Abu Bakrah, maka kami lihat kerut rupa muka Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diangkat neraca itu sebelum ditimbang sahabat lain. Oh, Nabi ni bila sahabat tu cerita kata last kali timbang Sayyidina Osman, lepas itu penimbang naik balik, Nabi dengar macam kerut kening. Apa? Hanya Nabi dan Allah yang mengetahui. Nabi macam kerut kening macam tu. Ini dalam riwayat lain. Maka kami lihat kerut akan rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila didengarnya neraca sudah diangkat sebelum ditimbang sahabat lain, seolah-olahnya menunjukkan iman mereka itu sama sahaja berat ataupun sebelum tertimbang sahabat-sahabat yang lain. Nabi rasa macam tak tahu apa, Allah dan Rasul saja yang mengetahui. Seolah-olahnya menunjukkan iman mereka itu sama, berlebih dan berkurang sedikit jua. Kata At-Tirmizi, hadis ini hasan lagi sahih. Masalah, dia kata mimpi pakaian putih. Ini pula satu hadis ni, dia nak main cerita hadis. Mimpi, satu orang kata, Ustaz, saya semalam mimpi mak saya mai. Kata, tapi mak saya meninggal 10 tahun dah, kata. Okey, dia mai pakai kain telukung putih aja. Dia mai depan saya, dia senyum, lepas tu dia pi. Apa makna, Ustaz? Ada orang bisa tanya macam tu. Ustaz, semalam saya mimpi ayah saya, dia dah tak ada pun 25 tahun dah. Dia mai semalam, dia mai depan rumah, duduk depan pintu, dia bagi salam 2 kali. Dia bagi salam, saya buka pintu, saya tengok-tengok, saya kata ayah, lepas tu dia hilang. Apa makna, Ustaz? Benda-benda macam ni senang. Dia nak main pula, dia nak kata apa? Mimpi pakaian putih. Sesungguhnya ini satu mimpi yang baik akan takbirnya. Kalau mimpi warna putih ni bagus, dia kata begitu, iaitu mimpikan satu orang pakai putih, sebagaimana Nabi SAW mimpikan satu orang yang dah mati dahulu daripada zahir dia menjadi Nabi. Nabi mimpi satu orang yang dia ni sebelum Nabi dilantik jadi Nabi ini, dia dah marilah. Seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi, tuan-tuan, geng yang ingkarul hadis ni, yang duk tak mau hadis ni, Imam Bukhari, dia panggil Encik Bukhari. Dahsyat sungguh. Dia kata Encik Bukhari, dia ni nobody, nothing special with him. Dia bukan Nabi, dia kata. Dia macam kita. Dia Encik Bukhari. Tuan-tuan, jangan macam tu. Baik. Hadis dia kata, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Waraqah. فقال له خديجة إنه كان صدقك ولكنه مات قبل أن تظهر. Diriwayatkan daripada satu daripada isteri Nabi SAW, nama dia Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, disoal orang akan Nabi SAW tentang saudara sepupu kepada isteri Nabi yang bernama Khadijah, iaitu Waraqah bin Naufal. Saya dah baca hadis tentang Waraqah bin Naufal di masjid ni bulan berapa dulu. Satu orang tua daripada suku Quraisy. Dia ni alim, orang bijak pandai pada masa tu. Dia daripada satu orang yang menyembah berhala. Dia tinggal sembah berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Dia pergi kepada agama Nasrani.
kitab Injil. Dia tinggal ni, sembah-sembah berhala Tok Kong ni, dia tinggal, dia pergi tengok Injil. Bila dia baca Injil, dia rasa apa yang ditulis dalam Injil itu benar. Maka Waraqah bin Naufal tinggal segala Tok Kong berhala semua, dia ikut Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Bila Nabi pergi uzlah di Gua Hira, bila Nabi pergi beruzlah di Gua Hira, sehinggalah Nabi didatangi oleh Jibril alaihi salam. Nabi lari balik ke rumah dalam keadaan takut ni. Mai di rumah Khadijah, Nabi cerita, kata aku sudah jumpa ni, nak cerita kata jumpa Jibril ni. Khadijah selimut Nabi elok-elok. Bila nampak Nabi dah okey sikit, dia kata jom pergi jumpa sepupu aku Waraqah bin Naufal. Kerana dia ni, sepupu aku ni, Waraqah bin Naufal ni, dia alim kitab-kitab samawi. Dia alim, dia mesti tahu apa cerita ni yang orang jumpa tadi. Nabi kata jom. Bila sampai di rumah Waraqah bin Naufal, Waraqah tanya dia, apa hal? Nabi cerita, aku duduk pergi uzlah di Gua Hira, tiba-tiba aku didatangi oleh macam ni punya benda. Dia main peluk aku, dia kata iqra. Aku kata ma ana biqari, aku tak erti baca. Dia kata iqra, baca. Aku kata ke dia ma ana biqari, aku tak erti baca. Dia peluk aku lagi, dia kata iqra 3 kali. Dia kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia cerita dekat Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal bila dengar cerita Nabi SAW, dia masa tu agama Nasrani, dia jadi orang alim dalam agama Nasrani. Dia kata dekat Nabi SAW, dia kata kalau lagu tu hanglah Nabi yang disebut-sebut di dalam kitab aku baca ni, hang akan jadi Nabi. Dia kata dekat Muhammad, kalau Allah sihatkan aku pada masa hang diisytiharkan menjadi Nabi, aku haram aku akan menjadi orang yang mempertahankan hang ketika orang halau hang keluar daripada bumi Makkah ini. Waraqah bin Naufal begitu sekali dia, padahal Nabi belum dilantik menjadi Nabi secara rasmi. Tak lama lepas itu mati Waraqah bin Naufal ni. Jadi orang sudah tanya Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana kedudukan Waraqah bin Naufal? Sebelum engkau dilantik menjadi Nabi, dia sudah kata, dia kata kalau hang dilantik menjadi Nabi esok, aku akan ikut hang. Dia kata pada waktu hang dihalau keluar daripada Mekah esok, aku sihat dan aku mempertahankan hang pada masa tu. Macam mana dengan dia ni? Ni cerita ni, Jom kita baca. Dia kata diriwayatkan daripada isteri Nabi SAW, nama dia Aisyah. Dia kata disoal orang akan Nabi SAW tentang satu orang yang menjadi sepupu kepada Khadijah isteri Nabi, iaitu Waraqah bin Naufal. Maka Waraqah bin Naufal itu satu orang daripada orang Arab Quraisy. Ini cerita sikit pasal Waraqah, yang telah meninggalkan agama menyembah Tok Kong dan berpindah dia kepada agama Nasrani pada masa jahiliyah. Sebelum lagi dibangkitkan Nabi Muhammad menjadi Nabi, dia ikut Nasrani. Dan pula dia satu orang yang pandai menyurat cara tulisan Arab. Dia orang mengaji, dia orang cerdik. Dalam kalangan masyarakat yang buta huruf, tak tahu tulis, tak tahu baca, dia tahu tulis dan tahu baca. Ini Waraqah bin Naufal. Boleh terjemahkan kitab Injil ke bahasa Arab sebanyak mana kehendak ia menyuratnya. Dia ni, Injil ditulis dalam bahasa Ibrani pada masa tu, dia translate ke bahasa Arab. Begitu sekali berilmunya Waraqah bin Naufal ini. Kerana dia tahu akan agama Nasrani dengan betul-betul. Dia faham Nasrani ni betul-betul ya. Dia duk baca Injil asal lagi pada masa tu. Maka pada masa Nabi SAW berjumpa Jibril alaihi salam di dalam Gua Hira, serta sangat takut Nabi, maka dibawa oleh Khadijah isteri Nabi jumpa Waraqah bin Naufal supaya boleh tanya hal yang berlaku di dalam gua itu kepada Waraqah bin Naufal. Lalu dijawab oleh Waraqah,
itulah dia pembawa rahsia dari langit. Pasal cerita Jibril ni semua nabi-nabi jumpa dia. Nabi Isa ke, Nabi Musa ke, Nabi apa, semua jumpa dengan Jibril alaihi salam. Jadi Waraqah bila dengar cerita Nabi Muhammad ni, dia kata Muhammad yang mai jumpa tu, dia kata dia ni adalah utusan Allah. Dia duk bawa berita dari langit, bawa mai kepada nabi-nabi yang sebelum ni, yang telah diturunkan Allah ke atas Nabi Allah Musa alaihi salam. Musa pun jumpa dia dulu. Dia kata, dia kata kiranya jikalaulah aku masih muda pada masa engkau dilantik menjadi nabi, kiranya panjang umurku sampailah ke masa orang menghalau engkau keluar daripada Mekah, nescaya aku akan tolong engkau sungguh-sungguh. Dia kata lagu tu. Maka tak berapa lama selepas daripada itu, Waraqah pun mati kerana tuanya. Dia tak dan. Sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi, dia sudah mati. Maka itulah kata Aisyah di dalam hadis tadi, faqalat lahu Khadijah, maka berkatalah bagi Nabi SAW oleh Khadijah isteri Nabi, bahwasanya adalah Waraqah bin Naufal itu adalah dia membenarkan engkau akan menjadi Nabi. Itu dia Khadijah ni. Dia kata dekat Nabi, pasal Khadijah bila Nabi dilantik menjadi Nabi, dia ada lagi. Dia merupakan orang yang pertama masuk Islam daripada kalangan orang perempuan. Bila dah dia masuk Islam, dia dah jadi orang kuat Nabi, dia berkorban segala-galanya untuk Nabi, duit ringgit susah payah Nabi, dia bersama dengan Nabi. Dia teringat ke sepupu dia Waraqah ni, maka dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana dengan sepupu aku Waraqah yang dia belum engkau dilantik menjadi Nabi, dia sudah ikrar kata kalau dia ada masa engkau dilantik jadi Nabi, dia akan pastikan dia ikut dan pertahankan engkau. Macam mana dengan dia ni? Di mana dia hari akhirat esok ni? Bila didengar oleh Nabi SAW akan pertanyaan Khadijah itu, lalu dijawab Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, urituhu fil manam wa alaihi thiyabu bayadin walau kana min ahli an-nar lakana alaihi libasun ghairu dhalik. Itu jawapan Nabi. Maka sabda Nabi SAW, telah diperlihatkan Allah kepada aku akan Waraqah bin Naufal di dalam mimpi aku. Bila Khadijah tanya, baru Nabi habang, Nabi kata cerita dia macam ni, aku biasa jumpa Waraqah di dalam mimpi aku. Nabi jawab lagu tu. Dan aku lihat Waraqah masa di dalam mimpi aku itu pakaiannya putih. Nabi kata Waraqah mai jumpa dalam mimpi aku tu, Waraqah pakai putih. Nabi kata, maka tetaplah dia ahli syurga. Nabi kata, maka kalau begitu aku boleh habang bahawa Waraqah akan masuk syurga. Maka jikalau ada ia orang daripada ahli neraka, tentulah ada di atas badannya pakaian lain daripada putih itu. Nabi kata kalaulah dia mai dengan pakaian lain bukan putih, Nabi kata itu tak tahu nak kata, mungkin dia ahli neraka. Ini untuk Nabi, jangan kita pasang kat kita benda ni. Malam ni mimpi mak kita mai pakai baju oren, kita kata punggah dah mak aku. Jangan. Hadis ni untuk Nabi. Untuk Nabi. Cuma kalau mai putih itu lebih baik. Kalau mai color lain, bukan kata dia ahli neraka, bukan. Jangan duk ingat macam tu. Tu kena habang juga. Sebab saya lagi dengar lagu duk tampon seorang-seorang. Allah, dia kata awak mak duk mai pakai baju batik selalu ni. Celaru nampak ni. Nah, bukan macam tu. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Baik. Mimpi karau timba daripada telaga. Wallahu alam. Tangguh bulan akan datang. Ni pula dia nak main cerita apa? Cerita satu orang mimpi duk karau tali timba. Ni telaga yang tu pun ada juga. Mimpi duk karau. Jangan pula lagi pergi tanya pula, ustaz, saya tak mimpi karau tali timba, saya mimpi duk main tarik tali ni lagu mana apa. Saya bukan ahli ta'bir mimpi, saya tak tahu. Kan? Saya mimpi main tarik tali ustaz. Dia kata balik ni pasukan hijau, saya ni pasukan apa ke. Dia kata
Oh, saya kata tak. Saya bukan ahli ta'bir mimpi, kan? Cuma tajuk yang akan datang ni, dia nak abang kata mimpi duk karau tali timba, kan? Cedok ayam pakai telaga ni, duk karau tali naik tu, mimpi macam tu. Apakah ta'bir di sebalik mimpi itu? Kemudian mimpi ni pula ada cerita kata Nabi karau, Abu Bakar duk karau tali, Sayyidina Umar. Semua ni ada penjelasan dia, wallahu alam. Nampak gaya bab mimpi ni habis tahun 2014, kawan. Panjang sungguh bab mimpi saja. 2014 ni dengan duk mimpi ni adalah kita. Nah, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa amilus wa tawassaw bil haqq. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.